Education gives us knowledge that can change the world to be a better place. Education measures the true wealth of a human being. With the rapid changes in today's world, we are competing with each other to strive for a better future. But not everyone can afford to compete, especially when it comes to financial ability. For those who are looking for best quality learning experience, they will look at different paths from the others. People always tend to associate the best education and learning with higher costs. Now we want to change the perception and shift the paradigm. We want people to know that furthering one's studies is no longer expensive or a luxury. We want to create high quality education at affordable cost to all aspiring students. Innovative International College is a certified private and independent college approved by the Government of Malaysia. It is now offering challenging and innovative programs for local and international students at affordable fees. In 1999, Innovative International College was established at Petaling Jaya through an international partnership. It provides high-quality education with an enriching learning experience. Innovative International College is committed to make education fully accessible to everyone, especially Malaysian. We want to create a future where everyone has the benefit of a good education. This is our vision and mission. After several excellent years, Innovative International College has started a new chapter. In 2018, Innovative International College moved to Kelana Jaya, an excellent location for an educational institute. Its teaching experience and expertise grew with more local and international collaboration. College Antarabangsa Inovatif atau lebih dikenali sebagai IIC adalah sebuah institusi pendidikan tinggi swasta yang berdaftar di bawah Akta Arkitek 1946. IIC menawarkan pelbagai program di peringkat sijil, diploma dan juga ijazah sarjana muda dengan kerjasama universiti awam. IIC menawarkan bidang-bidang yang mempunyai permintaan yang tinggi di pasaran kerja, iaitu pelancongan, hospitality, teknologi maklumat, perbankan Islam dan juga perniagaan. Fasiliti dan kualiti pengajaran dan pembelajaran adalah setanding dengan universiti awam. Ia dapat dibuktikan melalui penawaran program-program kerjasama bersama Universiti Utara Malaysia dan juga Universiti Putra Malaysia di peringkat diploma dan juga ijazah sarjana muda. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya Puan Syahwati binti Umar dalam siaran langsung kita pada pagi ini, iaitu siaran saya setiap hari pukul 11 pagi insya-Allah. Cuma hari ini perkongsian kita adalah sembang-sembang inovatif sahaja ya. Okey, untuk pertamanya saya ingin memohon maaf kepada semua kita punya followers mereka yang menunggu siaran saya pada pagi ni 11 pagi ni saya memohon maaf kerana ada sedikit glitch dari segi teknikal. Itulah ya, bila kita membuat live ni teknikal ni kita macam tak boleh nak elakkan ya. So jadi sedikit glitch kat sana. Kita akan cuba untuk ke depan untuk lebih lebih bagus ya, lebih efisien insya-Allah ya. Kita cuba yang terbaik ya. Untuk dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya bersama dengan Encik Muhammad Anas Muhammad Bukhari ya. Assalamualaikum Cik Anas. Waalaikumsalam Puan. Okey. Cik Anas, sebelum kita meneruskan perkongsian saya, sebelum saya kena marah dengan Facebook follower saya kena share dulu kita punya live ni dekat Facebook saya ya. Dan sebab setiap kali bila saya dah separuh jalan tu saya mendapat teguran. Sebab di antara tegurannya mana link ni
So jadi mari kita make sure kita bagi all the platform tu dapat tonton kita pada pagi ni insya-Allah ya. Apa khabar hari ni Cik Anas? Baik. Mungkin kalau cadangan saya di masa akan datang, kita instead of kita hantar link one by one, kita boleh createkan satu group Facebook untuk mereka follower kita kan. Jadi kita hantar invitation untuk masuk ke dalam menarik group. juga konsep tu Cik Anas. Jadi bila mana kita ada live session dengan mana-mana channel, kita akan share dekat situ saja. Boleh insya-Allah ya. So jadi seperti yang semua maklum ya, kita ni baru berjinak-jinak dengan live ni ya Encik Anas ya. Dan saya punya task 44 hari baru je lepas ini. Ini hari yang ke-46. Mestilah ada sedikit orang kata kekurangan di sana sini ya. Tapi Alhamdulillah so far saya rasa saya agak berpuas hatilah dengan apa yang inovatif dah capai setakat ini ya. Betul. Tetapi kita mesti akan boleh terus perbaiki ya. Sebab saya rasa benda-benda yang melibatkan teknologi ni sebenarnya dia memang orang kata dia bukan kali pertama tu terus perfect. Ya. Dia kali pertama tu mesti akan banyak orang kata kekusutan sana sikit, kekusutan sini sikit ya. Tetapi apa yang penting tu kita kena continuous improvement tu. Betul ya Cik Anas? Tapi Puan sekarang ni Puan, orang tak nak cari yang perfect tu Puan. Orang nak yang santai, orang nak yang natural kan. Betul. Dia macam dia macam ni tau sebenarnya kalau kita ikut perkembangan teknologi tu ya Cik Anas, dia awal-awal teknologi tu dipakai cuma oleh orang-orang profesional sebab biasanya teknologi baru ni dia mahal. Ya. So bila mahal tu hanya orang-orang profesional saja yang pakai teknologi tu. Jadi bila orang profesional yang pakai, dia ni kan profesional, dia nak tengoklah something yang profesional kan. So tetapi lama kelamaan teknologi tu jadi murah. Ya, jadi murah. So kalau kita tengok pakcik-pakcik dekat kampung tu yang tak pernah tengok handphone Android pun dah tahu pakai handphone Android. Takat gambar, video, selfie. So jadi fenomena teknologi ni adalah satu fenomena yang tak kira lah apa pun orang nak buat, nak menahan teknologi tu kan. Dia tak boleh tau. Dia macam satu, orang kata satu enforce yang siapa pun tak boleh nak halang dia daripada terus bergerak dalam masyarakat. Itulah teknologi ya. Kadang-kadang orang cakap kita boleh elakkan pengaruh-pengaruh luar, kita nak elakkan pengaruh-pengaruh macam ni, kita nak elakkan ni. Tetapi teknologi ni memang secara uniknya dia akan bergerak masuk dalam masyarakat tu. Ya, dia akan bergerak masuk dan dia menyerap dalam masyarakat tu, dia akan membentuk satu budaya baru. Ya. So jadi kalau orang nak move ahead of teknologi, itulah yang kita cuba buat. Jadi masyarakat IR 4.0 ya, kita nak jadi masyarakat IR 5.0 ya. Ini adalah untuk orang kata mendahului teknologi ya, tapi dia mendahului teknologi, biasanya masyarakat yang akan dapat teknologi terkini tu dia ikut level ya, yang atas, lepas tu dia akan pergi yang tengah, lepas tu dia akan pergi yang ke bawahnya. So jadi kita tak boleh nak orang kata nak terlalu menghalang teknologi tu ya Encik Anas. So dari segi pendekatan ni, sekarang ni tengok kalau teknologi tu, kalau dia tengok pada pakcik-pakcik dekat kampung, dia lebih kepada suka melihat benda-benda yang orang kata lawak sikit. Benda-benda yang tak serius ya, benda-benda yang tak serius lah, tak stres, tak serius ya. Dan setengah golongan suka benda-benda yang sensational ya, provocation, setengah-setengah group of kumpulan ya. Setengah orang tu setengah tu suka juga benda-benda yang yang macam sambil, orang kata sambil-sambil ya, tak terlalu serius, sambil-sambil kalau kita nak jual barang sambil-sambil ya.
dan tak payah nak orang kata terlalu nak posh sangat ya. So jadi masyarakat tu rata-rata tu dia dah berbagai ya. So jadi ada golongan yang memerlukan sedikit lawa ya. So jadi tapi kita ni education ya Cik Anas. So secara hakikinya kita ni taklah nak serius sangat, but at the same time kita pun tak bolehlah nak melawak sangat ya. So jadi kita kena orang kata ambil pendekatan yang di tengah. Jadi orang tengok education buat lawak-lawak ni orang rasa pelik pula nanti kan. So Cik Ana, mari kita pergi kepada perkongsian kita lah pada pagi ni, apa yang kita nak kongsikan ya. InsyaAllah untuk mereka di luar sana, besok pun sembang-sembang inovatif juga ya. Saya sebenarnya suka kalau kita ada audience di luar sana yang melontarkan soalan-soalan yang susah kepada kita ya. Soalan-soalan yang memerlukan kita menjawab ya, tak kira lah rakan IPTS ke ataupun dari kementerian, dari mana-mana pihak lah yang menonton kita yang ingin bertanyakan ya, pendapat dan sebagainya. Okey, saya baru mendapat perkabaran daripada Kementerian Pengajian Tinggi ya, kepada siapa yang menonton saya baru dapat perkabaran. Wah, saya ada payah hurin di sini. So perkabaran daripada Dr. Zubaidah daripada Kementerian Pengajian Tinggi menyatakan secara sahnya bahawa budak semester 1 memang dibenarkan datang ke kampus. Ya. So jadi itu adalah pengesahan daripada Dr. Zubaidah dari Kementerian Pengajian Tinggi mengenai dengan memo yang kita nak bincangkan pada hari ini. So jadi kita dah tak perlu lagi bertanya-tanya ya Encik Anas, kita dah mendapat satu pengesahan daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Kenapa perkara ini penting? Ini yang kita nak kupaskan pada hari ini. Mari kita tengok dulu memo tersebut ya. Mungkin kita boleh minta teknikal sebentar lagi, minta Azmi untuk post memo tersebut. Memo tersebut ada di Facebook kita pada 3 hari yang lepas ya. Mungkin teknikal boleh bantu saya nanti sekejap lagi untuk kita postkan memo tersebut ya. So jadi kita tengok kepada apa yang dinyatakan di dalam memo tersebut ya. Mari kita tengok dan kita cuba faham apa yang ada di dalam memo tersebut ya. So Encik Anas, ada ke memo dengan Encik Anas? Encik Anas? Memo tak dengan saya, tapi insyaAllah saya boleh ingatlah. Boleh ingat. Itulah Encik Anas ya, seorang yang sangat sharp ya dari cara dia berfikir ya, dan dia rasa dia boleh ingat ya berkenaan dengan memo tu ya. So jadi saya nak sedikit saya nak membaca dari memo ni ya. Saya sangat mengharap kita punya teknikal boleh berkongsi ya. Okey, memo ni dikeluarkan pada hari Sabtu ya Encik Anas? Ya. Pada minggu lepas ya. Okey, ini memo dia yang kita boleh bacakan sikit kepada penonton semua. Mesyuarat khas, tajuk dia, tajuk adalah satu kenyataan media Kementerian Pengajian Tinggi ya. Okey. Mungkin apa yang saya boleh buat kepada teknikal, Azmi, saya akan hantar memo tersebut kepada Azmi. Manalah tahu kok Azmi dah tak boleh jumpa memo tersebut, dan mungkin Azmi boleh share dengan audience kita supaya kita boleh orang kata berbincang berkenaan dengan memo tersebut dengan lebih terperinci ya dengan kita punya audience. Okey Azmi, saya dah hantar dekat social media Azmi untuk Azmi postkan ya. Okey, mengikut Kementerian Pengajian Tinggi kenyataan media tersebut, pengandalian aktiviti akademik di kampus institusi pengajian tinggi semasa dan pasca Perintah Kawalan Pergerakan ya. Mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Majlis Keselamatan Negara pada 16 Mei ya, telah meluluskan cadangan Kementerian Pengajian Tinggi berkenaan pengendalian aktiviti akademik di kampus institusi pendidikan tinggi semasa
dan pasca PKP. Ya. So jadi di sini KPT ingin memaklumkan bahawa semua aktiviti kita kena bagi kepada beberapa komponen ya Encik Anas. Kita ambil komponen pertama dulu. Iaitu KPT ingin memaklumkan bahawa semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP hendaklah dilaksanakan secara dalam talian sehingga 31 Disember 2020. Ya. So makna semua aktiviti PDP secara bersemuka adalah tidak dibenarkan. Ini adalah yang pertama yang penting untuk semua orang faham ya Encik Anas. So daripada sini apa yang kita boleh kupas Encik Anas? Okey. Yang pertamanya kita nak kena faham kenyataan media tersebut dan kepada siapa ianya ditujukan. Okey. Dan bagi saya ini adalah pandangan peribadi saya lah, bukan pandangan official Kolej Antarabangsa Inovatif, dan pandangan peribadi saya mengatakan bahawa kenyataan media ini diberikan untuk tindakan IPTS dan juga IPTA. Dan dalam masa yang sama, kenyataan media ini adalah untuk makluman orang awam. Okey? Jadi kalau ada pelajar, ibu bapa yang melihat kepada kenyataan media ini, cuma ambil maklum. Tetapi bagi pihak berkuasa universiti atau kolej, IPTA dan juga IPTS, mereka perlu
ke Azmi? Kita nak tanya teknikal sebab kita dimaklumkan tak Azmi tak boleh main muzik Azmi semasa kita berbicara. Okey. So jadi dengan serta-merta maksudnya untuk pelajar yang mengambil mode PhD, doctorate yang melibatkan research, dia all boleh melakukan PDP tu dengan serta-merta. Maknanya sekarang pun dah boleh berada di kampus. Ya Encik Anas, ini adalah untuk perkataan dengan serta-merta, ya. Ya, betul ke Encik Anas? Macam tu ya kupasan kita yang perkataan dengan serta-merta. Ya, bermakna selepas keluarnya kenyataan media ini, institusi boleh memanggil atau membuka semula pelajar kepada pelajar postgrad untuk menggunakan fasiliti untuk research dan sebagainya. Tetapi macam saya cakap tadi, untuk tindakan institusi. Tetapi sekiranya institusi untuk memilih untuk membuka seminggu selepas ini, 2 minggu selepas ini, disebabkan mereka tidak bersedia, sanitasi tidak dilakukan lagi dan sebagainya, institusi boleh menangguh pembukaan tersebut. So maksudnya ini adalah satu kebenaran dan kelonggaran tetapi terpulang kepada pihak institusi untuk memastikan kesediaan ya secara infrastruktur dia untuk memastikan perkara ni kalau kita nak buat mesti juga mematuhi syarat-syarat social distancing yang telah ditetapkan ya. Okey, mari kita pergi kepada bahagian kedua. Ini penting sebab ia melibatkan kolej antarabangsa inovatif secara direct iaitu tertaluk kepada tarikh penamatan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ya. Kalau ikutkan tarikh penamatan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dikenakan adalah pada 10 hari bulan 6 Encik Anas. So jadi perkara yang ada 5 perkara ada 4 perkara di bawah ini adalah dibuat berdasarkan jika kawalan pergerakan bersyarat ditamatkan pada 10 Jun. Kalau tidak ditamatkan pada 10 Jun, perkara ini tidak boleh diimplementasi. Betul ya Encik Anas? Ya, betul. Okey. Mari kita tengok kita kena lihat juga tarikh selanjutnya itu. Pada 1 Julai itu. Sekiranya PKPB kita extend tetapi masih lagi sebelum 1 Julai bermakna clause ini masih lagi terpakai. Ya, betul. Itu penting tu semua dekat luar sana ya. Sebab saya yakin selepas ni ramai pelajar dan ibu bapa akan cuba bertanya dengan pihak kolej antarabangsa inovatif ataupun dengan pihak IPTS masing-masing atau IPT masing-masing. Tetapi memo ni agak jelas ya. Dia menyatakan ia tertakluk kepada tarikh penamatan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat itu sendiri ya. Maknanya dia ada satu precondition. Ya, dia ada satu precondition sebelum kita boleh pakai pengecualian 4 ini ya. Okey, pengecualian yang pertama, pelajar semester atau tahun akhir ya. Tak kiralah peringkat sijil, diploma ataupun peringkat ijazah sarjana muda ya yang memerlukan kerja klinikal, latihan, makmal, bengkel, praktikal atau memerlukan peralatan khusus ya. So mereka boleh pulang ke kampus seawal 1 Julai. Ini adalah satu kategori khas. Maksudnya pelajar satu syarat dia mesti pelajar di tahun akhir ya Encik Anas. Tapi dia juga memberi satu spektrum yang besar iaitu sijil, diploma atau ijazah sarjana muda. Mungkin Cik Anas boleh bagi satu contoh kot bentuk-bentuk pelajar semester akhir dalam program yang berbentuk macam mana sebenarnya Cik Anas yang boleh balik ke kolej seawal 1 Julai ni. Okey, ini pun tertakluk kepada bila tarikh berakhirnya PKPB tersebut. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, student di semester akhir ini wajib menjalankan aktiviti yang Puan Syahwati nyatakan tadi.
Tetapi malangnya aktiviti ini tidak dapat dijalankan secara online. Jadi disebabkan kekurangan seperti kita nak buat praktikal. Macam mana kita nak buat praktikal secara online? Sebab student itu perlu ditempatkan di tempat kerja dan sebagainya. Sama juga dengan aktiviti klinikal. Experience itu tak dapat kita nak deliver secara online di rumah. Jadi macam mana sekalipun pelajar mesti juga tak boleh ditukarkan dengan subjek lain dan sebagainya. Pelajar mesti datang dan menamatkan aktiviti tersebut, barulah mereka boleh bergraduat. Itu yang pertamanya, Puan. Jadi adalah amat penting ya bagi pelajar-pelajar ini untuk bergraduat dalam masa yang ditetapkan, sebab banyak implikasi sebenarnya. Sebagai contoh ya, kalau saya ini adalah satu student yang menunggu klinikal, saya mungkin dah sign satu perjanjian rumah sewa, yang mana walaupun saya tak tinggal di sana disebabkan saya mungkin berada di kampung sekarang, tapi saya kena bayar sewa bulan-bulan terhadap rumah tersebut. Jadi lebih lama masa yang saya terpaksa ambil untuk menunggu untuk bergraduat, lebih banyak kos yang terpaksa saya tanggung. Ini adalah salah satu contoh. Juga lebih lama juga saya terpaksa menunggu sebelum saya dapat menyertai pasaran kerja. So this is the thing yang kita kerajaan ambil kira ya, kesusahan dan kepayahan para pelajar. Dan juga apabila mereka ini dibenarkan masuk ke kampus, sebenarnya bila mana student-student di semester lain tidak ada di kampus, jadi penjarakan sosial dapat dilakukan dengan lebih baik. Ya, ini bermakna risiko jangkitan di dalam kampus dapat dikurangkan ke tahap yang manageable. Boleh diuruskan. Okey, itu daripada kupasan Cik Anas ya. So daripada apa yang saya faham dekat sini yang Cik Anas, dia menyatakan praktikal tu pun bukan masuk pergi tempat kerja, tapi praktikal tu melibatkan peralatan khusus ya di kampus ya. Dia maksudnya dia tak kata pelajar tu boleh pergi ke tempat luar dari kampus ya. So jadi dalam kategori pelajar yang pertama ni yang saya boleh bagi example adalah mungkin pelajar-pelajar yang melibatkan kursus seperti kedoktoran ya. Ini adalah kursus yang memerlukan peralatan khusus ya, ataupun dikatakan kat sini studio reka bentuk ya yang memerlukan satu peralatan yang sangat sophisticated ya, dan ataupun program-program seperti sijil, seperti melibatkan bengkel, automation ya, ataupun melibatkan teknikal ya. Ini adalah benda-benda yang memerlukan peralatan yang khusus ya. So ini adalah kategori yang pertama yang Cik Anas. So rata-rata untuk kategori yang pertama ni yang Cik Anas, ia tidak mungkin secara direct atau indirect tidak terkena kepada Kolej Antarabangsa Inovatif ya Cik Anas, sebab kita tidak mempunyai program-program yang memerlukan satu peralatan yang terlalu khusus ni ya. Ya Cik Anas, ini pada pandangan saya ya. Okey, kita tengok kepada kategori yang kedua yang Cik Anas. Kategori yang kedua, dia punya statement dia bunyi macam ni. Pelajar semester atau tahun akhir yang tidak mempunyai asas. Ini ada dua perkara penting. Dia memberi kebenaran cuma kepada pelajar tahun akhir ya, dan tidak mempunyai akses yang diperlukan dan persekitaran tidak kondusif bagi melaksanakan PJP dalam talian. Ini saya rasa sebelum saya bagi pendapat saya, kita dengar dulu apa Cik Anas boleh kupas daripada kategori kedua ni Cik Anas. Okey, semestinya ramai akan bertanya, kenapa pelajar tahun akhir saja, betul tak? Sedangkan ramai lagi pelajar di dalam semester lain kan, 1, 2, 3 dan sebagainya yang mungkin tidak mempunyai peralatan yang mencukupi ataupun yang kondusif di rumah, betul tak? Betul. Okey, tetapi kita kena berbalik kepada konsep asal. Apa yang kementerian nak cuba capai di sini adalah untuk mengurangkan jumlah pelajar yang berada di kampus pada pandangan saya lebih kurang 20 hingga 30% sahaja daripada keseluruhan populasi, untuk membolehkan social distancing dilaksanakan.
So kalaulah kita membenarkan semua orang daripada semua program, semua semester yang ada masalah equipment di rumah ataupun kondusif di rumah untuk datang, dan bermakna social distancing itu mungkin tak dapat dilaksanakan. Jadi that's why dalam banyak-banyak semester, hanya semester akhir sahaja yang dibenarkan untuk attend, sebab ini adalah semester yang paling dekat untuk menyertai pasaran kerja. Jadi maknanya di antara lah dari segi orang kata time frame ni, kalau semester ini mereka terpaksa extend, bermakna the impact terhadap pelajar tersebut sangat besar. Maknanya dia akan lebih terlewat untuk menyertai pasaran kerja di kemudian hari. Tetapi berbeza dengan pelajar di semester 1, 2 dan 3 atau 4, kerana mereka sekiranya in fact kalau mereka memilih untuk bercuti selama satu semester sekalipun, mereka masih lagi boleh catch up subjek-subjek yang mereka cuti tersebut di semester-semester lain, because dia ada banyak lagi semester yang akan datang. Jadi impact kepada pelajar yang bukan semester akhir lebih kurang sebenarnya. Jadi ini adalah salah satu perkara yang amat baiklah bagi pelajar yang mana di kawasan perumahan mereka tidak mempunyai infrastruktur internet yang bagus, Puan. So maksudnya ini adalah melibatkan pelajar di tahun akhir yang tidak mempunyai infra internet yang bagus. Jadi dia dibenarkan untuk datang semula ke kampus untuk menamatkan semester akhir dia, ya. So jadi ini mungkin juga termasuk juga golongan pelajar di Kolej Antarabangsa Inovatif, ya, sebab dia tidak melibatkan penggunaan peralatan, dia menyatakan infrastruktur sahaja. So jadi mungkin Kolej Antarabangsa Inovatif juga perlu memberi sedikit perhatian kepada kategori pelajar ini, ya, Encik Anas, sebab dia melibatkan kita, ya. So melibatkan Kolej Antarabangsa itu Antarabangsa Inovatif itu sendiri, ya, bagi untuk Itulah yang saya nak cakap yang di awal tadi. Apabila perkara ini dibolehkan oleh kementerian, tertakluk kepada institusi untuk membuat penyesuaian. Ada setengah institusi mungkin merasakan bahawa walaupun perkara ini dibenarkan, tetapi mungkin mereka tidak bersedia untuk menerima pelajar di semester akhir tersebut disebabkan kemungkinan mungkin mereka berkongsi bangunan dengan orang lain. Jadi social distancing tak dapat dilaksanakan di dalam lift dan sebagainya, kan. Jadi tidak semestinya kolej harus follow 100%, tetapi kena melihat kepada situasi semasa. Adakah selamat untuk pelajar masuk ke fasiliti tersebut? Okey. So jadi kita tengok pula kepada kategori yang ketiga, ya, Encik Ana. Saya yakin kategori yang ketiga ni tidak melibatkan Kolej Antarabangsa Inovatif, tapi suka saya bacakan kategori yang ketiga, iaitu pelajar berkeperluan khas, ya, mengikut program yang pendidikan dan latihan teknikal vocational, iaitu TVET, ya, politeknik, kolej komuniti yang perlu bimbingan secara face to face atau bersemuka. Mereka juga di antara golongan pelajar yang dibenarkan pulang seawal bukan 1 Julai, adalah 1 Ogos 2020, ya. Tapi kena baca bersama dengan ketetapan awal, iaitu jika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ditamatkan. Ini penting, ya. Okey, kita tengok pada kumpulan yang keempat, Encik Anas. Ini agak menarik kepada kita, ya, untuk kita kupaskan, ya. Pelajar baharu bagi sesi akademik 2020-2021 di semua universiti awam, di IPTS, politeknik, kolej komuniti bagi kemasukan sijil, asasi diploma, lepasan SPM. Ini penting, ya, ataupun lepasan STPM atau setaraf. Kemasukan berperingkat adalah seperti berikut. Yang pertama, pada 1 Julai 2020, pelajar bagi kumpulan sijil dan diploma politeknik serta kolej komuniti ataupun di IPTS, ya,
boleh memulakan pengajian pada 1 Julai ya. So jadi ini adalah satu pemakluman yang agak jelas ya kepada pelajar baharu. Pelajar baharu ni kita masukkan budak semester 1 ya. Kemasukan pelajar asasi sijil diploma di IPTS adalah seawal 1 Julai. Ini dalam kategori 4 grup B, ini adalah termasuk College Antarabangsa Inovatif ya Encik Anas. Kemudian kita melihat kepada kemasukan pelajar asasi diploma di Universiti Awam adalah dibuat pada 1 Ogos ya. Dan kita lihat kepada kemasukan pelajar juga di Universiti Awam bagi sarjana muda dan pasca siswaza adalah pada 1 Oktober. Ini adalah benda yang sangat menarik untuk kita kupaskan. Adalah di mana pelajar baharu kita menetapkan pada itu pelajar semester 1 dan kita tengok kepada kumpulan yang B itu kemasukan untuk program sijil diploma dan ijazah sarjana muda di IPTS adalah seawal 1 Julai. Ini adalah kelonggaran atau kebenaran yang diberi yang perlu dibaca bersama dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ditamatkan. Ya, ini kena satu yang kena jelas ya Encik Anas. So sekarang Encik Anas kupaskan sikit apakah sebenarnya implikasi kepada kolej-kolej terutamanya kolej antarabangsa inovatif dengan adanya kebenaran dalam kategori 4 ni Encik Anas. Kita tak dapat bersama dengan Encik Anas. Boleh kita tanya teknikal. Teknikal ada Encik Anas masih ada bersama dengan kita ke? Ada. Cik Anas boleh dengar ke? Boleh Cik Anas kupas dalam kategori keempat ini? Okey, minta maaf tadi saya punya telefon dia overheated. Okey. Kategori yang keempat ini melibatkan pelajar di semester 1, betul tak Puan? Betul. Okey. Seperti mana yang kita tahu, pelajar yang di semester 2, 3 dan seterusnya memang tidak ada orang kata kekangan yang amat besar untuk menggunakan teknologi online ni sebab pada semester 1 mereka telah mempunyai hubungan rapat di antara pelajar dan juga pensyarah dan juga pihak pentadbir institusi. Jadi agak mudah ataupun lebih mudah untuk bagi golongan ini untuk menerima pembelajaran secara online sebab mereka dah kenal siapa pensyarah. Kalau dia ada masalah dia dah tahu dah, okay, I boleh call orang ini dan orang itu dan sebagainya. Tetapi bagi pelajar di semester 1 lepasan SPM, pembelajaran secara online ini adalah benda yang selalu baru bagi mereka. Kita ada 450,000 pelajar lepasan SPM dan saya percaya majoriti tidak pernah menggunakan aplikasi atau online untuk tujuan pembelajaran. This is their first time. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini tidak kenal siapakah pensyarah, siapakah pentadbir universiti, siapa nak kena telefon. Dan mereka ini juga masih belum ada kematangan lagi untuk menguruskan isu-isu dan juga berkomunikasi. Jadi di sinilah adanya keperluan untuk mereka mempunyai interaksi secara bersemuka dengan pihak institusi di semester 1. Dan bila mana mereka dah beralih ke semester 2 dan sebagainya, pembelajaran online itu lebih mudah untuk diperkenalkan kepada mereka. Tetapi di semester 1 sangat-sangat susah dan mereka mungkin kebanyakan daripada 450,000 selepasan SPM ini masih kebanyakan mungkin tidak lagi masih belum mempunyai smartphone dan sebagainya Puan. So jadi dari segi itu pendekatan untuk kategori yang keempat ni agak penting untuk dilihat ya oleh Kolej Antarabangsa Inovatif atau IPTS untuk melihatnya secara dekat. Ini adalah satu kelonggaran untuk membantu sebenarnya
kelulusan yang sangat baik untuk membantu kelestarian sesebuah institusi. Dari pandangan saya ya Encik Anas, untuk kategori nombor 4 ini ia juga membantu dari segi pemasaran ya. Sebab secara maklum semua, bila kolej itu diarahkan tutup ya dan diberitahu bahawa cuma nanti 2021 saja boleh buka, bukan sahaja 400,000 pelajar lepasan SPM dan 40,000 lebih pelajar lepasan STPM akan terkesan ya. Jadi mereka ni tidak boleh orang kata melapor diri dan meneruskan pengajian. Tetapi dengan adanya kelonggaran ini, ia memberi satu laluan ya kepada pelajar dan juga ibu bapa dan juga institusi itu sendiri untuk orang kata mengatur dia punya sistem ataupun struktur operasi dia untuk memastikan bahawa pengambilan pelajar pada tahun ini dapat diteruskan ya. Untuk makluman semua, Kolej Antarabangsa Inovatif adalah the only college ya yang dapat berjaya mendaftarkan pelajar di waktu PKP. Dan saya yakin ramai rakan-rakan saya di luar sana langsung tidak melakukan pemasaran ataupun pendaftaran pelajar ya. So jadi rata-rata kebenaran ini adalah sangat-sangat baik ya untuk semua IPT di luar sana, terutama rakan-rakan IPTS saya ya. Kami memang orang kata menyahut ya kelonggaran ni dengan satu orang kata berbesar hatilah dan berterima kasih sangatlah kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi kerana membuat rayuan bagi pihak kami ya. Alhamdulillah ya. Cuma apa yang kita nak kupas di sini juga ya, apabila kita ada kemasukan pelajar, mana pelajar boleh hadir ke kampus, the structure per delivery ya, structure macam mana kita nak adapt. Maknanya sekarang kita akan ada satu implementasi PDP tu secara hybrid ya, dan implementasi pendaftaran pelajar juga adalah secara hybrid. Maksud kita akan membuat pendekatan dua sistem. Satu grup pelajar semester 2, 3, 4 dan 5 dan seterusnya dalam talian ya, belajar from home. Dan satu grup pelajar akan berada di kampus ya. Dan banyak rata-rata juga IPTS yang dah menjalankan ni merasa agak selesa untuk berada di atas talian dan meneruskan pengajian atas talian. Tapi untuk makluman semua IPTS dan rakan-rakan IPTS saya, termasuk jugalah Kolej Antarabangsa Inovatif, kita tahu bila dibuka seperti ini, persaingan dari segi pemasaran akan berlaku dengan sangat hebat ya. So jadi kita perlu memastikan target student number tu dicapai dan kita perlu adapt dengan cepat ya. Dan saya rasa langkah yang terbaik untuk Kolej Antarabangsa Inovatif adalah dengan melakukan hybrid system ya. Sebab dengan cara hybrid system sahaja kita mampu menjalankan apa yang telah diberi satu kelonggaran kebenaran ni dengan sempurna dan kita dapat leverage ya semua apa yang telah diperuntukkan ni. Ini penting ya, pendekatan ni penting untuk semualah pendengar kita di luar sana. Untuk yang mendengar saya, Puan Yahuri juga, Encik Rahman saya punya pendaftar ada bersama dengan kita pada pagi ni. Syahira Azmi, terima kasih kerana menonton bersama saya, dan Mr. Ravi juga ada di sini ya. So jadi ini adalah satu yang penting. Tapi untuk the past 4-5 days ya Encik Anas, kita nak cuba dapatkan pengesahan ya daripada pihak kementerian apakah bermaksud budak semester 1 boleh hadir di kolej. Dan baru sebentar tadi ya, untuk makluman semua, insya-Allah saya boleh berkongsi ini sebab saya telah dimaklumkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi oleh Dr. Zubaidah sendiri, iaitu di mana pelajar semester 1 boleh hadir ke kampus ya. So maksudnya ini adalah satu pengesahan yang sangat penting untuk kita memastikan kita punya next ya. What is next to innovative? What actually next to do? Pemasaran kita, macam mana kita nak struktur balik kita punya operasi kita, macam mana kita nak struktur balik akademik kita ya. Definitely dia melibatkan hybrid ya. So jadi ini adalah satu orang kata pendekatan yang perlu dibuat dengan cepat. Dan kolej perlu orang kata membuat persediaan dengan lebih cepat ya Encik Anas. Apa pandangan Encik Anas dari segi ini pula Encik Anas? Okey, mungkin ramai tertanya apabila kita kata hybrid ni, apa maksudnya hybrid ni kan?
Okey, mungkin saya boleh explain in detail kalau saya boleh explain apakah yang kita maksudkan dengan hybrid ni. Sekarang ni apa yang berlaku, kita menjalankan pembelajaran secara online di mana pensyarah berada di rumah menjalankan sesi secara Zoom ataupun Facebook Live kepada para pelajar yang juga berada di rumah mereka. Okey. Tapi di dalam situasi hybrid, khusus untuk subjek-subjek yang ditawarkan kepada pelajar semester 1, pensyarah itu akan berada di dalam kelas. Dan pensyarah itu dan kelas itu akan dipasang dengan sistem kamera yang membolehkan aktiviti pembelajaran dalam kelas tersebut dirakam dan dipancarkan secara live ke dalam Zoom ataupun platform pembelajaran lain yang dipilih oleh Innovative International College. Jadi, student pelajar yang menghadiri subjek tersebut boleh memilih sama ada untuk hadir secara fizikal di dalam kelas ataupun kekal berada di dalam asrama atau di rumah mereka mengikut pilihan mereka sendiri. So itu yang kita namakan sebagai hybrid. Okey, juga saya ingin kongsikan juga kepada para pendengar mungkin daripada kolej-kolej yang lain, dan mungkin perkara ini tidak dijelaskan in detail oleh kementerian. Saya ingin mencadangkan supaya apabila kita mempunyai kelas secara fizikal ini, kita perlu melihat juga di manakah pelajar kita tinggal. Okey, di dalam rumah itu ada berapa pelajar? Sama ada social distancing dapat dilakukan atau tak. Sebab kita tak nak jadi seperti kluster-kluster yang baru wujud ke belakang hari ini disebabkan pekerja-pekerja tersebut tinggal secara orang kata cram into one houses. Itu satu perkara. Perkara yang kedua adalah pendedahan mereka kepada persekitaran. Adakah mereka menggunakan public transport? Adakah mereka menggunakan transport yang di-provide oleh kolej? Jadi pada saya ingin menggalakkan pihak institusi untuk membekalkan perkhidmatan secara total, menyeluruh untuk mengelakkan exposure kepada something yang kita tak boleh kawal. Sebagai contoh, apabila kita ingin tawarkan perkhidmatan hostel kepada pelajar semester 1, kita limitkan lokasi manakah yang dibenarkan dan apakah spek-spek minimum yang harus dibekalkan oleh para pembekal hostel kita. Itu satu perkara, dan kita tidak boleh membenarkan pelajar untuk tinggal bersendirian dan sebagainya, because kita tak dapat kawal pergerakan mereka nanti. Dan yang kedua yang kita kena lihat adalah pergerakan pelajar daripada hostel kepada kelas itu sendiri. Kita sukar untuk, kalau kita nak menggalakkan mereka menggunakan public transport dan sukar untuk dikawal, adalah lebih bagus untuk kita sendiri menyediakan perkhidmatan bas transportation daripada hostel kepada kelas. Jadi inilah perkara-perkara yang kita kena lihatlah untuk membolehkan kita sama ada kita nak buka kelas kita kepada pelajar semester 1 atau tak. Itu je Puan. Okey, itu adalah satu apa yang Cik Anas bawakan di sini adalah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian, ya, supaya kita dapat memastikan SOP seperti dalam memo juga tersebut, ia menyatakan bahawa SOP daripada Kementerian Kesihatan Malaysia perlu diikut sepenuhnya. So kita juga perlu melihat kesediaan pihak IPTS dengan mengikut SOP tersebut, ya, insya-Allah, ya. Tetapi inilah satu benda yang agak serius yang perlu dilihat oleh IPTS, terutamanya Kolej Antarabangsa Inovatif, dalam memastikan dia tidak ketinggalan, ya, dalam pemasaran dan dalam memastikan dia tidak ketinggalan dalam memberikan penawaran, ya. So jadi hybrid pilihan adalah penting dalam situasi ini, ya. So macam mana kita strukturkan itu, itulah terpulang kepada institusi itu sendiri dalam menstrukturkan, dalam mentaksir
kenyataan media dari Kementerian Pengajian Tinggi ini ya, insya-Allah ya. So jadi ini adalah seorang daripada Nolia Abdullah, ini kawan baik saya sekolah menengah. Terima kasih Noli kerana menonton. Assalamualaikum. Saya sebagai ibu bapa yang ada anak lepasan SPM sekarang, agak risau tentang pengajian anak pada tahun 2020 ini. Apakah nasihat puan? Okey Noli, nasihat saya ya, insya-Allah dia pertamanya lepasan SPM. Lepasan SPM jangan tunggu ya. Lepasan STPM dia memang kena menunggu sebab semester kemasukan untuk di IPTA awam telah dianjakkan kepada Januari 2021. So it's okay to wait ya. Tetapi keputusan UPU akan keluar tidak lama lagi ya. So jadi itu satu perkara ketetapan yang tak apa kepada budak STPM. Tetapi pada pelajar SPM jangan tunggu ya. Ada banyak cara untuk mendaftarkan anak kita secara atas talian. Cuma sekarang sebagai ibu bapa kita kena fikir keselamatan. Adakah kita nak anak kita hadir ke kampus pada 1 Julai seperti ketetapan Kementerian Pengajian Tinggi yang membenarkan, ataupun kita nak anak kita belajar daripada rumah. So apa nasihat saya kepada Puan Noli, kawan baik saya ni, jangan tunggu, daftarkan saja. Contohnya kalau tengok pada program dari Kolej Antarabangsa Inovatif ya Noli, kita ada haji dan umrah. Kita ada diploma tourism management yang anak kita boleh bekerja di Jepun ya. Dan pada waktu sekarang bagusnya dia adalah pada fees yang murah sebab dia all bagi pada fees PKP. Ini adalah satu promosi yang sangat hebat. So jadi kepada ibu bapa jangan tunggu untuk anak lepasan SPM, daftar saja biar dia belajar atas talian. Kalau kita rasa keselamatan tak yakin dengan kalau hantar anak kita ke kampus, dan kalau kita nak dia ke kampus pun boleh sebab dia dah ada cara untuk datang balik ke kampus pada 1 Julai. So nasihat saya pada Noli Abdullah, pada kawan saya ni, jangan tunggu, daftarkan saja. Kalau nak daftar ke Inovatif, kita ada banyak program dan kita akan launch program yang sangat orang kata affordable juga. Dan program yang famous di Inovatif adalah DTM Jepun ya Noli, yang mana anak kita akan diajar diploma tourism dan akan berkejaya di Jepun. Itu adalah satu program yang sangat hebat. Kemudian kita ada juga program haji dan umrah, juga adalah program yang sangat-sangat hebat di Kolej Antarabangsa Inovatif. Dan kalau anak Noli nak jadi polis atau orang kata nak berminat dalam pakaian beruniform, boleh masuk diploma law enforcement ya. Yang sekarang rata-ratanya ditawar pada harga PKP, iaitu dalam harga yang ada package, dia bagi package discount. So ini juga sangat menarik. So kalau program di Inovatif menepati cita rasa Puan Noli ataupun anak, datanglah ke Inovatif. Kalau tidak, apa yang saya nak maklumkan di sini, daftar sekarang. Jangan tunggu PKP over, jangan tunggu nanti anak kita terlewat ya. So daftar saja sekarang, boleh belajar secara online, pergi saja mana-mana kolej yang membuat pengajian secara digital. Pada waktu ini Inovatif adalah di antara kolej yang menawarkan semester 1 seatas talian ya, pendaftaran atas talian, orientasi atas talian dan pengajian juga atas talian ya. Mungkin Puan Noli bertanya macam mana nak daftar di Inovatif kalau ingin memasuki program di Inovatif ya. Boleh pergi melawat kita punya laman web www.innovative.edu.my atau boleh berhubung dengan pihak pemasaran kami iaitu Encik Johari pada 0176665613 kalau nak mendapatkan lebih lanjut ya maklumat ataupun nak minta sedikit kaunseling, boleh ya Puan Noli. Itu yang saya boleh bagi nasihat kepada Puan Noli dan mungkin juga kepada ibu bapa di luar sana, insya-Allah ya Encik Anas. Okey Encik Anas, itu dah habis dah kita kupas kenyataan media dari Kementerian Pengajian Tinggi itu tadi ya. So saya rasa terjawablah sudah kekeliruan kita untuk 2-3 hari ini ya Encik Anas berkenaan dengan semester 1 pelajar tadi. Tetapi apa yang saya nak rangkumkan sekarang ya Encik Anas adalah pertamanya satu, kita kena baca yang kategori tu ada 5 pengecualian tu ya.
So jadi kita kena baca pengecualian yang 4 di bawah tu bersama dengan penamatan PKP bersyarat. Itu yang pertama kita kena faham. Yang kedua, semester 1 pengajian boleh dilakukan di dalam kampus dengan mematuhi semua SOP ketetapan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pendekatan terbaik dari Kolej Antarabangsa Inovatif adalah membuat penawaran secara hybrid yang telah dijelaskan secara detail tadi oleh Encik Anas ya. So jadi dengan yang ketiga, kita juga nak menstruktur semula ya pengajaran kita dan juga pendaftaran kita. Ini adalah pendekatan yang sangat penting ya untuk memastikan kita tidak ketinggalan dalam orang kata racing ni ya. This also satu war. Kita punya marketing ni akan go to war juga ya. So jadi kita tak nak ketinggalan sebab this announcement saya yakin ramai rata-rata rakan-rakan IPTS kita dah bersiap siaga untuk memastikan pemasaran dia hit to the ground bermula pada 1 Julai insya-Allah ya. So jadi ini perkongsian kita pada hari ini ya. Terima kasih Noli. InsyaAllah ya. Saya harap apa yang saya jelas tu dapat membantu Noli untuk membuat keputusannya insyaAllah. Kalau Noli tak pasti boleh call saya je Noli. Okey Cik Anas, sebelum kita berakhir pada pagi ni ada apa-apa Cik Anas nak bagi tahu kepada mereka di luar sana? Okey, mungkin sedikit nasihat kepada parents. Saya tahu ramai parents yang tengah membantu anak-anak mereka untuk memilih institusi manakah yang bagus ya untuk mereka melanjutkan pelajaran. Senang saja bagi saya sebenarnya anda nak memilih mana-mana institusi. Pada waktu ini kita nampak digitalization proses tu amat penting ya bagi dalam krisis COVID, pasca COVID dan sebagainya. Jadi nak tahu institusi ini adalah institusi yang terkedepan ataupun yang menggunakan teknologi yang paling tinggi dan yang mendedahkan anak-anak tuan-tuan dan perempuan kepada orang kata apa aplikasi-aplikasi semasa yang berasaskan teknologi ini. Senang je. Tuan-puan pergi cek dia punya Facebook. Kalau Facebook mereka sendiri setahun tak ada update kan, 2-3 tahun mungkin ada 1 atau 2 update, itu mungkin bukanlah institusi yang sesuai bagi anak anda untuk masuk dan belajar something daripada institusi tersebut. Saya rasa because itu bukanlah satu institusi yang menghargai teknologi. Dan saya tak rasa institusi tersebut dapat bantu anak tuan dan perempuan untuk berhadapan dengan ekonomi pasca COVID-19. Ya. Itu adalah salah satu orang kata apa indication yang mudah. Jadi pergilah cari institusi yang mana mereka aktif di Facebook, boleh tengok pula apakah review ataupun reaksi daripada student-student sedia ada di Facebook mereka, apakah aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, kenal siapakah pengurusan mereka dan pengurusan dan pensyarah juga tidak malu-malu untuk menunjukkan muka mereka kepada publik dan berasa bangga yang itulah institusi mereka. Itu adalah institusi yang tuan dan perempuan patut pilih. Itulah nasihat saya kepada ibu bapa di sana. Maksudnya kena cari institusi yang memang dapat mengatasi, mengharungi PKP ni dengan berjaya. Bukan satu individu tapi the whole entire organisasi tu menggunakan teknologi untuk mengharungi PKP. So itu adalah institusi yang bersedia. Ya. So itulah daripada pandangan Cik Anas dan juga pandangan saya. Ya. Seperti kalau kita tengok sendiri di Kolej Antarabangsa Inovatif ni, apabila kita menghadapi waktu PKP, kita nak pelajar dan semua mereka di luar sana untuk mengenali kita, engagement tu kita masih teruskan. Ini penting ya. Juga untuk rakan-rakan saya IPTS di luar sana ya, kalau mereka ingin memastikan mereka dapat orang kata melalui saat-saat ini dengan berjaya, inilah perkara yang kita kena beri perhatian ya, insya-Allah ya. So jadi saya tidaklah pandai sangat. Cik Anas pun kita berdua bukanlah seorang yang bijak laksana sangat-sangat, tetapi apa yang kami ada, kami mempunyai satu tim yang sangat kuat ya. Di belakang kami mempunyai pasukan ya, kumpulan pengurusan tertinggi yang sangat kuat ya. Kita mempunyai kumpulan pensyarah yang sangat kuat ya, dan juga tim operasi dan jawatan kuasa tindakan ya,
pejabat pendaftar. Mereka ini mempunyai kumpulan-kumpulan yang sangat kuat di Kolej Antarabangsa Inovatif yang dapat memastikan kelestarian Kolej Antarabangsa Inovatif dan pengajaran pelajar berlaku secara sempurna for the past 3 months ini So kita boleh tengok engagement kita hampir 100% pengajian, peperiksaan pelajar berjalan dengan sempurna, pelajar pun sudah mendapat markah dan kita juga telah membuat pendaftaran kepada pelajar semester 1 So jadi kita bukan baru orang kata nak try and error, tidak Kolej Antarabangsa Inovatif telah buat dan berjaya buat So jadi ini juga adalah faktor penting kepada pembuatan keputusan kepada pelajar dan juga ibu bapa. Ini satu daripada contoh dia untuk mereka, untuk bantu mereka. Daripada Puan Noli, terima kasih Encik Anas. Okay. Terima kasih Noli. Noli ni kawan baik saya tau Encik Anas. Dulu masa kecil-kecil saya lepak juga kat rumah dia. So nakalnya saya tu dia je lah yang tahu. So insyaAllah terima kasih insyaAllah Noli terima kasih banyak. Untuk Noli saya nak cakap selamat Hari Raya Mak Zahir Batin. InsyaAllah kalau saya pergi ke Noli di Perak sebenarnya So kalau saya pergi menghala ke balik Perak nanti mungkin ada singgah. Selalu saya cakap tapi saya tak singgah. Noli duduk dekat tempat yang nak naik ke Cameron Highland tu. So insyaAllah. Okay, sampai sini kita bersama dulu. Terima kasih kepada semua yang menonton kita. Terima kasih semua yang bersama dengan kita pada pagi ni Dan kepada mereka semua sekali lagi saya nak memohon ampun dan mohon maaf disebabkan tidak bersiaran secara sempurna pada pagi ni pada pukul 11 pagi. Besok kita akan pastikan kita pada pukul 11 pagi akan bersiaran So jadi untuk makluman semua kita akan bersiaran secara setiap hari pukul 11 pagi bersiaran langsung bersama saya Tuan Encik Anas dan selepas ini bersama dengan pengurusan tertinggi Kolej Antarabangsa Inovatif Apa yang kita nak buat pendekatan, kita nak bagi tahu kepada masyarakat semua kita di Inovatif kita cuba mengamalkan satu sikap yang berkongsi, satu sikap yang transparent, satu sikap yang accountable dan reliable. Inilah semangat yang kita nak bawa dengan kita punya live dan kita juga ingin menjadi sebuah institusi yang jujur So jadi insya-Allah dengan pendekatan macam ni kita mampu memberi satu impak baru kepada education industry bahawa dengan perkongsian sebegini boleh membantu pelajar dan ibu bapa juga rakan-rakan industri juga warga inovatif dalam orang kata memastikan kita punya objektif hala tuju tu sama itu sangat-sangat penting Cik Anas insya-Allah So dengan sebelum kita sudahi dulu kita punya program pada pagi ini, besok kita akan bersiaran bersama dengan Jawatan Kuasa Tindakan iaitu Iza dan juga Aini. Mereka adalah mereka yang bertungkus lumus yang memastikan segala perjalanan penghantaran pulang pelajar berjalan dengan baik di belakang tabir. Kita nak bawa dia ke depan untuk dia berkongsi pengalaman dia sebab kita nak rekodkan pengalaman PKP sebab saya yakin perkara ini berlaku pada kita pada kali ini mungkin the one and only So jadi mari kita rekodkan segala pengalaman kita orang kata menguruskan pelajar apa-apa yang kita buat sewaktu pandemik COVID-19. Mungkin mana satu hari orang akan gunakan kita punya perkongsian ini sebagai panduan InsyaAllah manalah tahu dia dapat memanfaatkan ramai So jadi itu besok perkongsian kita. Dan ada satu siri baru yang saya akan bawa iaitu saya akan bersiaran langsung bermula Jun pada Sabtu dan Ahad sahaja. Pada Isnin sampai Jumaat adalah bersama dengan kumpulan tertinggi pengurusan inovatif dengan perkongsian mereka sendiri Dan kemudian kita masih ada lagi siaran langsung untuk akademik cuma sekarang kita tengah menstruktur semula konten-kontennya dan kita pun masih lagi meneruskan Innovative Business Channel. Mungkin pada Jun nanti topiknya akan lebih hangat dan lebih hebat Itu akan dibawa oleh Encik Muhammad Nanas dengan Mr. Ravindran Krishnasamy. Pada waktu ini Mr. Ravindran tidak berapa bersedia untuk meneruskannya, ada sedikit constraint ataupun cabaran.
So jadi saya akan membantu dulu Encik Anas dalam persiaran dia pada setiap hari Selasa dan hari Khamis insya-Allah ya. So jadi sehinggalah mereka Mr. Ravindran boleh comeback bersama dengan kita apabila semua cabaran yang kita Mr. Ravi tu selesai. Kita doakan semuanya dipermudahkan untuk Mr. Ravi ya. Dan untuk siri saya yang saya nak berkongsikan adalah kita akan upgrade University Innovative International College kepada sebuah University College. So jadi perjalanan ini saya nak paparkan secara live. Ya, bagaimana saya menubuhkan satu jawatan kuasa, bagaimana kami menguruskannya, bagaimana proses dengan kementerian dan bagaimana insya-Allah kalau diberi rezeki kita berjaya upgrade supaya ia menjadi satu panduan kepada mereka di luar sana bagaimana kita melalui perjalanan mengupgrade Kolej Antarabangsa Inovatif kepada sebuah University College ya. So ini adalah cara saya berkongsi ya. Dulu saya establish APT bersama Wati, masih ada saya cuba nak berkongsi pengalaman saya selama 20 tahun menguruskan sebuah institusi ya ataupun bekerja di dalam education industry. So jadi saya ada banyak cara pendekatan yang saya cuba buat dan saya harap satu hari segala apa yang saya rekod dan rakamkan ini dapat membantu ramai atau memanfaat ramai di luar sana ya. Saya cuba nak berkongsi ya. So jadi insya-Allah apa yang kita nak bawa inovatif ni sebagai satu institusi yang jujur, institusi yang sempurna dan institusi yang current ya. Kita tak nak kita nak bawa pendekatan di mana apa yang kita bagi adalah benda yang relevan. Kita tak nak melahirkan graduan yang tidak mampu berdaya saing dalam pasaran ya. So insya-Allah itulah perjuangan kami di Kolej Antarabangsa Inovatif. Mungkin saya akan boleh melahirkan secara live sedikit sebanyak berkongsi dengan masyarakat di luar sana ya Encik Anas. InsyaAllah panjang juga bebelan saya Encik Anas. So dia setiap kali memang bebelan tu panjang-panjang sekali orang cakap. Okey, saya dengan itu saya ingat saya sudahi dulu kat sini. InsyaAllah saya pantunkan dulu amanah daripada Datuk Profesor Emerita Dr. Hashim Yaakob yang telah mengubah sedikit pantun ini. Kalau tiada sumur di ladang, ke rumah saya marilah mandi. Kalau tiada umur yang panjang, di pintu syurga kami menanti. InsyaAllah dengan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ana, terima kasih semua. Terima kasih.